Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan jilsah kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam ini kita teruskan dengan jilsah yang kedua pengajian kitab At-Tuhfah As-Saniyah bi syarhi Al-Muqaddimati Al-Ajurrumiyah. Alhamdulillah. Jadi sebagai ulang kaji pantas insya-Allah. Baik, kita masukkan dulu. Ini adalah kitab Tuhfah As-Saniyah, dan kitab yang kedua yang kita jadikan sebagai bahan untuk ulang kaji, kitab ulang kaji dengan pantas apa yang telah kita pelajari dan akan pelajari insya-Allah, iaitu kitab Matan Al-Ajurrumiyah fil Jadawil. Jadi pengarang kita awal-awal lagi dah susun comel-comel kan jadual. Jadi pada zaman kita ni, era kita ni, kita lebih suka satu benda yang ringkas-ringkas kan, mudah-mudah dalam bentuk jadual dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang ni cari je insya-Allah jumpa kan. Jadi Matan Al-Ajurrumiyah ini telah banyak dibuat dalam pelbagai bentuk kan. Ini bentuk yang paling mudah, jadual yang paling mudah, alhamdulillah. Okey, murajaah pantas minggu lepas alhamdulillah kita ambil cukup mudah. Giar pertama. Al-kalam huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wadi'i. Kan? Jadi kita hanya syarahkan itu saja. Insya-Allah. Jadi kalam, ayat dalam bahasa Arab itu ada 4 syarat. Kan? Ada 4 syarat. Yang pertama, mestilah lafaz. Yang kedua, terdiri daripada 2 perkataan atau lebih. Yang ketiga, memberi faedah. Dan yang keempatnya, sebab cerita kita tentang nahu Arab kan, nahu dalam bahasa Arab, tata bahasa Arab. Jadi confirm sekali bil wad'i ala arabi. Perkataan tersebut ataupun perkataan tersebut adalah digunakan oleh orang Arab kan. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung aqsamu al-kalami salasah. Aqsamul kalami salasatun. Baik, memandangkan bila sebut nahu, i'rab nahu kan. Jadi kita ambil daripada awal kita ambil yang mudah-mudah kan, yang mudah-mudah. Jadi Ustaz percaya majoriti dalam ini di dalam program ini insya-Allah adalah telah belajar nahu secara umumnya, kenal mubtada khabar insya-Allah, dan boleh i'rab secara yang mudah-mudah. Jadi kita latihkan lidah kita kan. Kita latihkan lidah kita daripada awal-awal lagi kan, insya-Allah. Okey, ini homework yang Ustaz minta yang minta antum semua buat. Cari makna perkataan kan, cari makna perkataan untuk barisan ini. Al-jawu sahun, al-bustanu musmirun, al-hilalu sati'un, as-sama'u safiyatun, yudhi'u al-qamaru lailan, yanjahu al-mujtahidu, la yuflihul kasul, la ilaha illallah, Muhammadun safwatul mursalin, Allahu rabbuna Muhammadun nabiyuna alaihi salatu wassalam. Okey. Sekarang Ustaz nak i'rab secara pantas. Al-jawu mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah.
Sahwun khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Mudah kan? Al-bustanu mubtada' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Musmirun khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Siapa kata i'rab susah, senang je kan? Al-hilalu sati'un. Al-hilalu mubtada' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Sati'un khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. As-sama'u safiyatun. As-sama'u mubtada' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Safiyatun khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Setakat ni semua sama belaka, mubtada' khabar mubtada' khabar. Okey. Yudhi'u al-qamaru lailan. Yudhi'u fi'lun mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Al-qamaru fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Lailan maf'ulun fihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Lailan kan. Yanjahu al-mujtahidu. Yanjahu fi'lun al-fi'lu al-mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Al-mujtahidu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Mudah ya kan? Tak susah pun. La yuflihu al-kasul. La an-nafiyah. Yuflihu fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Al-kasulu khabar marfu' fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Mudah kan? Yang ni baru power sikit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada banyak cara i'rab. Ustaz ambil yang paling zahir. La ni kita panggil la an-nafiyah lil jins. La an-nafiyah lil jins. Ilaha ismu la. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Dia adik-beradik inna. Khabar dia takdir khabarnya kita takdirkan la ilaha haqqun. Okey. Illa adatul al-istisna. Allahu dia badal kepada lafzul jalalah, badal kepada ismu la, marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Okey, insya-Allah mudah je insya-Allah kan, mudah saja insya-Allah. Ini balik pada yang mudah. Muhammadun mubtada' marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Safwatu khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wa huwa mudhaf. Al-mursalina mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi apa? Wa alamatu jarrihi al-ya al-mursalina. Wa alamatu jarrihi al-ya al-mursalina. Okey, next. Allahu lafzu al-jalalah mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Rabbuna rabbu khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wa huwa mudhaf. Na dhamir mabni ala as-sukun. Na fi mahalli al-jarri mudhafun ilaih. Muhammadun nabiyuna sama juga. Muhammadun mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nabiyyu khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wa huwa mudhaf. Na ضمير مبني على السكون في محل الجر مضاف إليه. Okey, setiap permulaan insya-Allah Ustaz akan i'rab sebahagian sajalah ya. Hari ini kita terambil banyak sikit kan, beberapa ayat. Nak bagi tahu insya-Allah mudah sahaja i'rab kan. Jadi kalau kita tengok bila sebut i'rab mubtada khabar insya-Allah akan ada kan, insya-Allah akan ada. Maksudnya banyak ketika dia akan wujud mubtada dan khabar ataupun fi'il dan fa'il. Sebab itu rukun ayat. Kan, itu rukun ayat. Ini semua ayat ni ayat yang mudah-mudahan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi kepada tajuk kita pada malam ini, iaitu apa dia? Asilah. Anwa'u al-kalam. Anwa'u al-kalam. Qala maksudnya qala
Al-Musannif rahimahullah, Al-Imam Al-Ajurrumiyah. Wa aksamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun jaa li makna. Wa aqulu, siapa yang kata? Ni syarih kita lah. Musannif At-Tuhfah As-Saniyah. Syarih maksudnya yang mensyarahkan matan Al-Ajurrumiyah. Al-alfazu, baik dengar ya Allah, ini sangat membantu dalam apa, dalam pembinaan apa yang kita sebut mufradat, sarwah al-lughawiyah, jadi selain daripada mendengar daripada orang Arab, satu cara dapatkan bahasa adalah dengan membaca ataupun mendengar orang lain membaca, kan. Baik. Al-alfadhul lati kana al-arabu yasta'milunaha fi kalamihim wa nukilat ilaina anhum. فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء الاسم والفعل والحرف. Kalau kita nak mudahkan maksudnya perkataan-perkataan bahasa Arab ini ada 3 bahagian, ismun, fi'lun, harf. Habis ustaz yang panjang-panjang tu, itu yang dipanggil sebagai mendapatkan bahasa, kan. Bila kita nak dapatkan bahasa? Masa ni lah, masa baca ni lah, kan. Al-alfaz, banyak perkataan ini kita sudah tahu, kan. Jadi sambil kita baca tu, kita renung, tengok, insya-Allah banyak perkataan yang akan kita dapat. Al-alfaz, jamak pada lafaz, kan. Yasta'milunaha, kan, yang digunakan, kan, yang mereka gunakan, kan. Orang Arab menggunakannya fi kalamihim, dalam percakapan mereka, wa nukilat anhum, yang dinakalkan kepada mereka. Fanahnu natakallamu biha, kita bercakap dengannya, kan. Fi muhawaratina, kita biasa sebut hiwar. Salah satu perkataan yang lain yang digunakan adalah muhawarah. Wa durusina, kan, macam ustaz tengah mengajar sekarang ni, pelajaran-pelajaran, kan. Wa naqra'uha fi kutubina, kita baca dalam kitab. Wa naktubu biha ila ahlina wa asdiqaina. Insya-Allah, moga-moga ustaz doakan kita semua ada kemampuan menulis, kan, dalam bahasa Arab, kan, menulis dalam bahasa Arab. La yakhlu wahidun minha an ayyakuna wahidan. Dia ada 2, satu wahidun, satu wahidan, kan. Wahidun tidak terkeluar daripada 3 perkara ini, kan. Tidak terkeluar daripada salah satu daripada 3 perkara ini. Apa dia? Isim, fi'il dan harf. Baik. Amal ismu fahuwa fil lughah ma dalla ala musamma. Isim ni al-ismu, kalau kita terjemah mudah, kata nama lah, kan. Kata nama menunjukkan kepada penama lah. Al-musamma, penama, kan. Muhammadun, bila sebut Muhammadun, kita kenal orang itu Muhammad. Itu isim, kan. Kursi, bila disebut kursi, kita tahu ni yang kita sedang duduk, kan. Kalau kita sebut kitabun, kita tahu ini kitabun, kan. Itu kata nama, kan. Baik. Wa fi istilahi an-nahwiyyin kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Dia ada 2 syarat, kan. Satu, sebut saja tahu makna dia. Kitabun, kita tahu, kita angkat hari ni kitabun. Ni kutayib. Kutayib sebab dia kecil, kan. Kitabun. Okeylah, kita ambil sikit kitabun belakang ni. Kitabun. Balik pula. Kitabun, kan. Jadi bila sebut kitab, kita dah tahu, kan. Kitab. Dan syarat yang kedua, tidak terikat pada masa, kan. Tidak terikat dengan masa. Baik. Contoh, Muhammadun, Aliyun, wa Aliyun, wa rajulun, wa jamalun. Jamal, bukan Jamal, kan. Dia ada dua, kan. Satu Jamal, satu Jamal, kan. Wa nahrun, wa tufah, wa tufahah, wa laimunah, wa asa. Jadi ini antara contoh-contoh dia, kan. Fa kullu wahidin min hadhihi al-alfaz yadullu ala makna. Setiap perkataan tu ada makna dia. Tufahah, apple, kan. Laimunah, lemon, kan. Kita panggil lemon, kan. Asa, tongkat, contohnya, kan. Jadi semua ada makna, kan. Baik. Baik. Walaysa zaman dakhilan fi makna. Tidak perlu kepada masa.
Kan? Bila sebut, contohnya Ustaz sebut kitab, tak ada orang tanya, bila kitab? Tak ada. Kan? Tak ada, tidak ada orang yang bertanya. Sebab itu fayakuna isman. Fayakunu huwa isman. Jadi bila cukup dua syarat ini jadi isim lah. Pertama, menunjuk pada makna tanpa perlu kepada yang lain. Yang kedua, tidak terikat kepada masa. Baik. Ammal fi'lu. Apa pula fi'il? Kan? Ammal fi'lu fahuwa fil lughah al-hadath. Al-fi'lu perbuatan. Perbuatan. Kata kerja. Kata kerja. Dan jadi daripada awal-awal lah ya, Ustaz nak pesan pada anak-anak murid Ustaz insya-Allah. Al-fi'lu biasa kita terjemahkan sebagai kata kerja. Terjemahan tu betul, tak salah pun kan, tak salah pun. Cuma kita perlu faham bila kita terjemahkan antara bahasa ke bahasa, kadang-kadang penggunaannya tak sama kan. Kadang-kadang penggunaannya tidak sama. Al-fi'lu dalam bahasa Arab lebih umum berbanding dengan kata kerja dalam bahasa Melayu kita kan. Ustaz beri contoh dengan perkataan karuma. Karuma adalah fi'il dalam bahasa Arab. Kita boleh sebut karuma, karumu. Kan? Maksudnya boleh kita wazankanlah yang fa'alu tu kan. Kan? Okey, baik. Tetapi dalam bahasa Melayu kita, mulia itu bukan perbuatan, mulia itu sifat. Kan? Jadi lebih luas penggunaan al-fi'lu dalam bahasa Arab. Okey, kita balik pada buku kita lah. Insya-Allah. Supaya tidak meleret-leret berpanjangan. Al-fi'lu fil lughah al-hadath. Kan? Peristiwa. Peristiwa. Wa fi istilahi an-nahwiyin. Adapun di sisi ulama-ulama nahwu, apa dia? Kalimatun dalat ala makna fi nafsiha. Okey, bahagian pertama sama seperti ismun. Ada makna, kan? Perkataan yang memberi makna tanpa terikat dengan perkataan yang lain. Kan? Yang membezakan dia apa dia? واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل. Ini yang membezakan fi'lun dengan ismun. Kan? Ismun tidak terikat dengan dia ada hal, dia ada mustaqbal. Terikat dengan masa yang telah lampau, yang sedang berlaku dan yang akan datang. Kan? Baik, itu yang membezakan antara dua perkara ismun dan fi'lun. Baik, contoh nahwu. Kataba fa innahu kalimatun dalah ala makna wa huwa al-kitabah. Menulis, menunjukkan kepada penulisan, adanya penulisan. Wa hadzal makna muqtaranun bizamanil madi. Bila sebut kataba, automatik dalam kepala kita tahu ini perkara yang telah lepas, telah menulis. Sebab itu kalau orang bergaluh dia akan terjemahkan telah menulis. Dia tidak terjemah menulis saja, dia terjemah telah menulis. Kan? Okey, baik. Wa nahwu yaktubu fa innahu dalun ala makna wa huwa al-kitabah aidan. Jadi yaktubu juga menunjukkan kepada penulisan. Wa hadzal makna muqtaranun bizamanil hadir. Jadi yaktubu sama ada sedang menulis atau biasa menulis. Menulis secara umum lah ya. Baik. Baik. Biasa kita mula-mula belajar kita biasa sebut sedang menulis lah. Sedang menulis. Menunjukkan masa yang sedang berlaku. Baik. Wa nahwu uktub. Uktub, tulislah. Fa innahu kalimatun dalah ala makna wa huwa al-kitabah aidan. Uktub pun menunjukkan kepada penulisan. Wa hadzal makna muqtaranun bizamanil mustaqbal. Tetapi uktub terikat dengan masa yang akan datang. Sebab apabila seseorang berkata uktub, belum berlaku penulisan. Dia sedang menyuruh seseorang untuk menulis. Penulisan akan berlaku selepas itu. Allazi ba'da zamanit takallum. Allazi ba'da zamanit takallum, iaitu selepas daripada masa percakapan. Okey. Contoh. Wa mislu hadhihi al-alfaz nasara wa yansuru wansur. Nampak tak? Madi, mudhari', amar. Wa fahima wa yafhamu wafham. Wa alima wa ya'lamu wa'lam.
wa jalasa wa yajlisu wajlis wa daraba wa yadribu wadrib. Jadi pengarang kita beri contoh dengan fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'il madhi yang telah lepas, fi'il mudhari' secara umumnya yang sedang berlaku, kan? Dan fi'il amar untuk yang akan datang. Macam mana yang akan datang? Sebab apabila seseorang menyuruh, perbuatan itu belum berlaku lagi, kan? Izhab ya Muhammad. Muhammad belum pergi lagi, kan? Pergilah wahai Muhammad. Kan? Muhammad tak pergi lagi. Semasa seseorang sedang bercakap, dia akan pergi selepas itu. Kemudian pengarang kita menyambung lagi ulasan dia, wal fi'lu ala salasati anwa, madin wa mudhari' wa amr. Madin wa mudhari' wa amr. Perhatikan pada madin tu, madin, kan? Jadi kalau ada al, dia akan jadi al-madhi, kan? Al-madhi. Mudhari' wa amr tu samalah, sebab dia fi'il yang isim yang tidak ada huruf ilah belakang dia. Fal madhi, nampak tak? Madin, kalau ada alif lam dia jadi al-madhi. Nampak tak? Madin al-madhi, qadin al-qadi. Samalah tu segeng. Fal madhi ma dalla ala hadatsin waqa'a fi az-zaman alladhi qabla zaman at-takallum. Al-madhi, fi'il madhi ini adalah ma dalla ala hadath, balik tadi, menunjukkan kepada peristiwa, waqa'a fi zaman, berlaku pada satu masa, alladhi qabla zaman at-takallum, iaitu yang berlaku sebelum masa percakapan. Jadi diulang balik, nahu kataba wa fahima wa kharaja wa sami'a wa absara. Cantik sini, kan? Nampak tak? Tadi fi'il sulasi, sekarang dah masuk fi'il rubai. Sikit-sikit kita diperkenalkan secara tak langsung, kan? Maksudnya fi'il madhi ni tidak semestinya 3 huruf. Yang 3 huruf tu kita panggil sulasi. Kataba, fahima, kharaja, sami'a. Kemudian ada yang rubai, absara, takallama. Takallama dah jadi khumasiyah. Wastaghfara, sudasi. Washtaraka. 1, 2, 3, 4, 5 huruf, kan? Okey. Jadi kita baik, kita teruskan dengan mudhari'. Wal mudhari'u ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamani takallum aw ba'dahu. Baik. Fi'il mudhari' menunjukkan kepada peristiwa, hadas, peristiwa. Yaqa'u fi zamani takallum, berlaku ketika berlakunya percakapan, sedang berlaku. Aw ba'dahu, ataupun selepas percakapan. Kan? Selepas percakapan. Sedang berlaku atau akan berlaku. Kan? Baik. Baik. Nahu yaktubu wa yafhamu wa yakhruju wa yasma'u wa yansuru. Iaitu semua fi'il sulasi. Wa yatakallamu wa yastaghfiru wa yashtariku. Yatakallamu fi'il khumasi, ada yastaghfiru sudasi, dan yashtariku khumasi balik, kan? Baik. Yang tu insya-Allah akan tiba masa dia, kan? Kita ambil selangkah demi selangkah. Cuma Ustaz percaya majoriti sudah biasalah, kan? Baik. Wal amru, fi'il amar pula, apa dia? Ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallum. Ma dalla ala hadas, menunjukkan kepada peristiwa. Yutlabu husuluhu, kan? Dikehendaki berlaku. Dikehendaki berlaku ba'da zamanit takallum, selepas masa bercakap. Maksudnya ketika bercakap tu, ketika seseorang berkata izhab, uktub, tak berlaku lagi, kan? Dia akan berlaku selepas itu. Nahu, uktub, wafham, wakhruj, wasma, wansur, watakallam, wastaghfir, washtarik. Jadi ini adalah fi'il amar. Okey, baik. Kita dah ada ismun. Kita dah ada fi'lun. Jadi kita ada satu lagi, iaitu harfun. Kan? Asasul asas, kan? Asasul asas. Wa ammal harfu fahuwa fil lughati at-taraf. Wa ammal harfu fahuwa fil lughati at-taraf. Dari sudut bahasa, taraf, kan? Hujung, kan? Hujung. Taraf, hujung. Baik, kita nak fokus pada yang an-nuhah.
Wa fi istilahi an-nuhah. Nampak tak? Sini dia kata wa fi istilahi an-nahwiyin. Kan? Kita benda begini yang kita kadang-kadang banyak faedah yang kita dapat kan. Wa fi istilahi an-nahwiyin. Kan? Jadi an-nahwiyin ni jamak pada an-nahwi kan, pakai ilmu nahwu. Dia ada jamak satu lagi an-nuhah. Kan? Istilahi an-nuhah. Okey? Baik. Kalimatun dallat ala makna fi ghairiha. Adapun harf ni dia perlu kepada yang lain. Dia tidak mampu berdiri dengan sendiri. Dallat ala makna, dia akan menunjukkan makna, tetapi apa dia? Fi ghairiha, perlu kepada yang lain. Kan? Perlu kepada yang lain. Dia tidak boleh berdiri sendiri. Berbeza dengan ismun wa fi'lun. Berbeza dengan ismun dengan fi'lun. Kan? Okey, baik. Nahu, contoh min. Min. Kalau sebut min daripada, orang akan bertanya daripada apa? Kan? Kalau kita pun orang tak tanya dah kitab. Ni kitab Kutayib. Sekali lagi kan. Angkat Kutayib tak apalah kan. Kitab kan. Okey, baik. Tapi kalau sebut min, orang kata min aina kan, daripada apa? Mimma, daripada apa? Min aina. Min aina tu daripada tempat kan. Dari mana? Okey, fa inna hadzal lafzu kalimatun dalat ala makna wa huwa al-ibtida'. Kan? Bila ada min tu maksudnya ada permulaan. Kan? Wa hadzal makna la yatimmu hatta tadummu ila hadzal kalimah ghairuha. Tidak sempurna kecuali ada perkataan lain. Fatakulu zahabtu minal bait. Nampak tak? Zahabtu minal bait. Saya pergi dari rumah. Bukan ke dari kan? Saya pergi dari rumah. Kalau dari saja tak faham. Dari rumah faham. Permulaannya daripada rumah. Okey? Okey, baik. Kemudian pengarang kita beri banyak perkataan ni kan. Jadi dari sinilah kita sebenarnya belajar bahasa, belajar nahwu, belajar bahasa pada masa yang sama kan. Kalau kita dapati ada mana-mana perkataan yang kita tak tahu, kita carilah. Zaman entum zaman yang mudah, alhamdulillah kan. Ada entum boleh gunakan Google Translate untuk mencari perkataan. Entum boleh gunakan kamus-kamus elektronik yang juga ada dalam internet. Dan ustaz difahamkan kitab yang ustaz sedang baca ini At-Tuhfah As-Saniyah ada terjemahan dia. Kan? Kalau itu cari insya-Allah jumpa kan. Sahabat-sahabat kita di Indonesia mereka sangat maju dalam bidang terjemahan. Jadi entum boleh gunakan terjemahan-terjemahan tersebut untuk melihat makna, menambah mufradat, menambah sarwah lughawiyah. Itu gunanya kita belajar berkitab, belajar secara talaqi kan. Alhamdulillah. Amsilatul ismi. Kitabun wa qalamun wa dawatun wa kurasatun wa jaridatun wa khalilun wa salihun wa imranu wa ada dua waraqatun wa sabuun wa himarun wa dhibun wa namirun wa fahdun wa burtuqalatun wa mathratun wa narjasatun. Mulalah apa payah. Wa wardatun wa haula'i wa antum. Semua isim belaka kan. Haula'i isim ustaz? Ya, isim kan. Antum pun isim juga. Dhamir isim kan. Ismul isyarah mana isim isyarah? Isim. Isim mausul pun isim juga. Allazina. Baik. Okey, amsilatu lil fi'li. Safara yusafiru safir. Qala yaqulu kul. Amana. Amina sini. Amina ya'manu. Iman. Iman gitu fi'il amar dia. Radiya yarda irda. Sadaqa yasduku usduk. Ijtahada yajtahidu ijtahid. Istaghfara yastaghfiru istaghfir. Baik. Wa amsilatu lil harfi min ila an ala illa lakin inna anna an bala bal qad saufa hatta lam la lan law lama la'alla ma la ta laita in thumma au. Ini contoh-contoh untuk apa? Untuk ismun, untuk fi'lun dan untuk harfun. Kan? Baik. Jadi cerita kita malam ni yang tiga ni lah kan. Tetapi tiga ni penting kan. Kita panggil asasul asas. Asasu al asas. Kalau kita belajar Iqra' ini macam abata lah ni.
Kan? Kalau itu pegang betul-betul yang ini, yang lain-lain tu sebab kita nahwu ini sedikitlah ya tazkirah tertuan ni kan. Kan? Nahwu ini dia terbina setapak demi setapak kan. Kalau zaman ustaz belajar dulu, tok guru ustaz gambarkan dengan rantaian kita panggil apa tu? Allahumma salli ala Muhammad, rantai tu kan, rantai kan. Rantai kan dia ada ikat kan berhubung. Jadi kalau daripada awal-awal kita jaga, senanglah. Tapi kalau kita terputus satu, jadi dia tak bersambung. Kan? Tak bersambung. Sebab itu, walaupun dia asas, jaga. Kan? Apa dia? Perkataan. Perkataan. Okey, Ustaz nak naik balik ke atas sikit sebab Ustaz rasa Ustaz ada tertinggal sesuatu poin yang agak penting. Sesuatu poin yang agak penting. Sepatutnya yang tu yang Ustaz syarah dulu daripada awal-awal. Anwa'u al-kalam. Anwa'u al-kalam kan. Jadi pengarang kita Ustaz tidak pasti sama ada anwa' al-kalam ini diberi oleh pengarang Al-Ajurumiyah. Tapi maksudnya dalam bahasa Arab dia biasa digunakan lah ya. Dia biasa digunakan iaitu dikendakikan sebahagian daripada dia. Sebab kalau kita ambil al-kalam tu kan ayat kan. Tetapi bila disebut sini wa qala aqsamuhu ni dia bukan balik pada kalam ni. Dia balik kepada al-lafzu. Kan? Dia balik kepada al-lafzu. Jadi satu poin yang Ustaz bimbang takut kita terlepasnya adalah mula-mula sekali pengarang kita ceritanya tentang ayat. Ayat bahasa Arab ada 4 syarat. Baru jadi ayat. Kan? Yang minggu lepas. Minggu ni pula baru pengarang kita balik kepada asasul asas. Perkataan dalam bahasa Arab ada terbahagi kepada 3 kumpulan. Kan? Jadi anwa' sini, aksam sini, hu ni balik kepada lafaz, balik kepada perkataan. Balik kepada perkataan. Sebab tu pengarang syarih kita mulakan dengan al-alfaz, lafaz. Kan? Okey. Kenapa pengarang kita, pengarang Al-Ajurumiyah memulakan dengan ayat? Sebab kita belajar Nahu. Kan? Nahu ni, kalau sebut Nahu juga, dia ayat lah. Kan? Dia ayat. Kalau tak ayat, boleh tak kita i'rab Ustaz? Boleh. Kan? Tapi biasanya kita akan i'rab ayat. Kalau contohnya perkataan saja, contohnya perkataan kitabun, perlu i'rab tak? Tak perlu i'rab pun sebenarnya. Kan? Tapi kalau nak i'rab, boleh. Kan? Kita takdir lah. Takdir paling mudah, letak haza depan. Haza kitabun. Haza mubtada, kitabun khabar. Kan? Baik. Okey. Jadi asasul asas kan. Cukup asas kan. Perkataan dalam bahasa Arab ada 3 kan. Ismun, fi'lun, harf. Baik. Jadi kita tinggalkan soalan-soalan ini insya-Allah. Sekarang ni kita pergi kepada tanda kan. Jadi kalau Ustaz biasa masa belajar dulu, Ustaz beri perumpamaan, jantina ada 3 kan. Ustaz, jantina ada 2 saja. Tak, jantina ada 3. Kan? Apa dia? Lelaki, perempuan, khunsa. Khunsa diiktiraf dalam Islam. Bukan LGBT. Kan? Bukan LGBT. Tapi khunsa ni jarang berlaku lah kan. Jarang berlaku. Sebab itu biasanya kalau sebut jantina tu ada 2 kan. Lelaki, perempuan. Sebenarnya ada satu lagi iaitu khunsa. Kan? Baik. Jadi selalu Ustaz beri contoh dengan 3 ini. Kan? Ismun banyak. Fi'lun pun banyak. Yang sikitnya adalah harfun. Kan? Baik. Sebab itu alamatul isim ini macam kita katalah kalau lelaki, macam mana kita nak kenal lelaki? Lelaki kita kenal dengan janggut contohnya kan, janggut. Contohnya lelaki yang dewasa kalau simpan insya-Allah akan keluar janggut dia contohnya. Suara kan, suara garau contohnya kan. Orang perempuan ada tanda-tanda dia. Sebagai contoh sajalah ya, sebagai contoh saja kan. Baik. Alamatu al-ismi. Apa tanda kita kenal sesuatu itu isim? Ustaz cuba laju step, sebab pada Ustaz ada perkara yang Ustaz akan perlahankan, ada perkara yang Ustaz laju-lajukan ya. Alhamdulillah semua ada kebaikan belaka. Semua ada kebaikan belaka. Qala fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhuli alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasam wa hiya al wawu wal ba'u wat ta. Siapa yang berkata?
Al-Imam Al-Ajurrumiyah yang berkata. Sekarang wa aqulu. Siapa yang berkata? Ustaz? Bukan. Syarih. Kan? Syarih kita Dr. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ataupun Abdul Hamid. Baik. Wa aqulu, Dr. Muhammad Muhyiddin berkata, saya berkata, lil ismi alamat. Kan? Isim ada tanda-tanda. Yatamayyazu an akhawaihi al-fi'li wal harfi. Membezakan dia daripada fi'il dan harf. Kan? Biwujudi wahidatin minha au qabuliha. Kalau terdapat salah satu daripada tanda-tanda ini. Wa qad zakara rahimahullahu min hadhihi alamati arba'a alamat. Maksudnya bukan 4 ini sahaja, kan, tetapi pengarang kita sebut 4, kan. Pengarang asal kita sebut 4. Nampak Kalau yang biasa belajar dengan ustaz selalu pesan, kan, bila sebut nama-nama ulama yang terdahulu. Jadi satu kebiasaan ulama-ulama ni, mereka sangat-sangat menghormati ulama-ulama yang terdahulu daripada mereka, kan. Jadi penggunaan rahimahullah adalah doa, adalah doa kepada orang yang terdahulu. Wahia al-khafdu wat-tanwinu wa dukhulu alif wa lam wa dukhuli harfin min hurufil khafdi. Tanda dia ada 4, tanda isim ada 4. Apa dia? Yang pertama al-khafdi, al-khafdu, baris bawah. Kalau antum jumpa mana-mana perkataan yang terima baris bawah secara asalnya, secara asal, selalu saya sebut perkataan asal ni, nanti antum akan tahu sebab apa, insya-Allah bila tiba masa dia. Kan? Baik. Al-khafdu, kan? Zaidin. Zaidin tu isim. Sebab apa kita boleh sebut Zaidin? Muhammadin, kan? Bakrin, Amrin. Confirm lah tu. Kalau boleh sebut baris bawah tu, kan? Baik. Sebab yang majruh hanyalah ismun sahaja. Jadi tanda kepada ismun adalah baris bawah. Kan? Baris bawah. Muhammadin, isim lah tu. Kitabin, isim lah tu. Kan? Kalau kita sebut tu kita berasa canggung. Zahaba, zahabin. Kan? Zahabin ada tapi makna lain lah, daripada zahabar. Baik. Baik. Wat tanwin, baris 2. Zaidin, kan? Zaidin tu, kan? Bakrin, Amrin, Amrun, Amron. Senang cerita kalau boleh buat kitabun, kitaban, kitabin, kan? Tanda dia tu, kan? Tanda dia yang baris 2 tanwin, kan? Sebab fi'lun tak terima tanwin. Tidak terima tanwin, baris 2. Wa dukhulu alif wa lam. Depan dia ada al-kitabu. Kan? Dia bukan semua Nanti dia kata, Ustaz, Zaidun tak boleh terima alif lam, Ustaz. Tak apalah. Dia ada makna, dia ada tanda lain. Zaidun, cukup. Dia ada tanda baris 2. Kitabun ni boleh dua-dua sekali. Setakat ni boleh tiga-tiga sekali, kan? Boleh tiga-tiga sekali. Boleh terima, baik. Sedikit maklumat. Kalau ada al, tak ada tanwin. Kalau ada tanwin, tak ada al. Kan? Jadi dia salah satu, salah satu. Boleh tak dua-dua? Ada, tapi dengan takdir lah. Kan? Dia dengan takdir. Itu cerita kemudian lah, bila kita dah sampai ke tahap-tahap yang lebih-lebih tinggi tu, kita akan jumpa benda pelik-pelik. Jadi pada asasnya kita pegang pada benda yang asas-asas terlebih dahulu. Okey, baik. Wa dukhuli harfin min hurufil khafdi. Ada huruf jar depan dia. Kan? Macam kita ambil yang tanda yang pertama, tanda dia yang pertama, alamat dia yang pertama, dia tu majruh, kan? Jadi salah satu yang menyebabkan majruh adalah huruf jar, kan? Jadi pengarang kita sebut 4 tanda ni, kan? Bila dia terima baris bawah. Yang kedua, bila dia terima baris 2, kan? Bila dia terima alif lam, dan bila sebelum dia ada huruf jar. Salah satu ataupun kalau dia ada salah satu tanda, okey. Kalau dia ada 2 tanda, okey. Kalau dia ada 3 tanda, okey. Sebab ada perkataan, dan ada perkataan boleh terima ke 4-4 tanda. Tidak semestinya kena ada ke 4-4 tanda. Baik. Satu tanda pun memadai. Jadi pengarang kita cerita panjang lebar, kan. Amal khafdu fahuwa fil lughati diddur irtifa. Diddur irtifa. Diddul irtifa, macam tu diddul irtifa. Jadi khafdu tu bawah, kan? Sebab tu kita panggil baris bawah, kan? Kita terjemah daripada bahasa Arab lah tu, baris bawah. Sebab al khafdu tu memang makna di bawah, lawan dia irtifa, baris atas, kan? Okey.
Wa fi istilahi an-nuhah ibaratun anil kasrah. Pada kasrah. Kan? Kita panggil kasrah baris bawah kan, baris bawah. Allati yuhdisuha al-amil aw ma naba anha. Baris bawah yang disebabkan adanya amil, kan? Adanya amil. Amil ada dua je sebenarnya, kan? Dalam yang menyebabkan isim berbaris bawah ada dua. Depan dia ada huruf jar ataupun mudhaf. Mudhaf tu amil. Dia tu kita panggil mudhafun ilaih. Kan? Baik. Wa dhalika mislu kasratir ra min bakrin wa amrin fi nahwi qaulika marartu bi bakrin. Nampak tak? Marartu bi bakrin. Sebab apa bakar ini isim? Sebab dia terima baris bawah. Wa qauluka mislu wa dhalika. Wa qauluka hadza kitabu amrin. Kan? Hadza kitabu amrin. Jadi amrin ini adalah isim. Sebab apa? Sebab dia berbaris bawah. Sini dia berbaris di bawah sebab ada huruf ba, huruf ja. Sini berbaris di bawah sebab dia mudhafun ilaih. Fabakrin wa amrin ismani. Kan? Sebab apa? Liwujudil kasrah fi akhiri kulli wahidin minhuma. Jadi kita kenal bakrin dengan amrin ini sebagai isim sebab apa? Sebab baris bawah. Kan? Baris bawah. Okey. Kita pergi kepada tanwin. Kan? Mana-mana yang Ustaz boleh laju, Ustaz laju je lah ya. Sebab kita berhajat insya-Allah untuk khatam kitab ni kan. InsyaAllah kan. Biar kita ada azam untuk khatam satu kitab talaki. Kan bagus tu kan. Baik. InsyaAllah banyak fadilat bertalaki sebenarnya. Kan. Baik. Wa amma tanwinu, apa dia apa pula tanwin ni? Tanwin kita biasa panggil baris dua ni kan. Fahuwa fil lughah at-taswid. Dari segi bahasa sawwata yusawitu taswid, suara. Kan? Suara. Nawwana at-ta'ir ay sawwata. Bila burung tu berkicau tu, kita panggil nawwana. Kan? Sawwata, bersuara. Burung bersuara, burung berkicau lah. Bahasa Melayu kita. Wa fi istilahin nuhah huwa nun sakinah. Tatsba'u akhira al-ismi lafzan wa tufarikuhu khattan listighna anha bitikrari asyaklah inda dhabti bil qalami. Panjanglah pula. Kita ringkaskan. Ringkaskan. Baris dua bila kita tulis baris dua tu, sama ada baris dua di atas, di bawah. Zaidan. Zaidan. Dan. Kan? Dal berbaris dua bunyi dia dan. Sebenarnya ada nun yang mati selepas dal tu. Dan. Kan? Tapi dia cuma ada dari sebutan sahaja. Zaidan. Jangan pula ditulis nun tu. Kan? Sebab tu dia kata lafzan. Tasba'u akhir al-isim lafzan. Ada tapi pada lafaz sahaja. Wa tufarikuhu khattan. Khat tu jangan buat. Tulisan nun mati tu jangan ditulis. Kan? Sebab apa? Memadai dengan tanda baris dua tersebut. Kan? Memadai dengan tanda tanwin tersebut. Kan? Okey, baik. Contoh Muhammadin wa kitabin wa ihin wa sahin. Gitu wa muslimatin wa fatimatin wa hina izin. Sebab apa bagi bawah belakang ni? Sebab nahwi kan, nahwi kan. Jadi selepas-lepas ni semua jadi mudhafun ilaih. Dia jadi mudhafun ilaih. Lepas ni tabik pada mudhafun ilaih. Kan? Fa hadhil kalimatu kulluha asma. Semua ini yang kita sebut tadi ni semuanya adalah asma. Sebab apa? Bidalili wujudit tanwin. Sebab ada tanwin. Fi akhiri kulli kalimatin minha. Baik. Sebab ada tanwin di penghujung perkataan. Mana-mana perkataan yang jumpa ada tanwin, iyalah tu. Ismun lah tu. Kan? Ismun lah tu. Okey. Kita lajukan lagi. Al-alamatu tsalitsah min alamatil ismi. Min alamatil ismi. Gitu ya. Dukhulu al. Ada al. Tanda yang ketiga daripada tanda isim adalah ada al fi awalil kalimah. Pada permulaan. Jumpa saja al-al lah. Confirm dah tu. Tak perlu fikir banyak dah. Jumpa tanwin, jumpa al. Confirm lah tu. Itu adalah ismun. Itu adalah ismun. Nahu. Seperti contoh. Mana contoh dia?
Ada. Ar-rajulu wal gulamu. Tapi kalau kita sebut kena kalau baca kena baca bawah lah nahwi, sebab nahwi kan. Jadi kalau kita baca nahwi ar-rajuli wal gulami wal farasi wal kitabi wal baiti wal madrasati. Fahadhil kalimatu kulluha asma. Semua perkataan-perkataan ini adalah isim. Sebab apa? Lidukhulil alif wal lam fi awwaliha. Sebab ada alif dan lam. Kan? Okey. Al-alamah ar-rabi'ah. Tanda yang keempat. Apa dia? Dukhulu harfin min hurufil khafdi. Kita jarang panggil huruful khafdi. Kita panggil huruf apa? Huruful jar. Kan? Huruful al-jar. Majrur biharfi jar. Kan? Baik. Nahu. Zahabatu minal baiti ilal madrasati. Zahabatu minal baiti ilal madrasati. Kita dalam kepala kita, bila lepas zahaba mesti ila. Kan? Ustaz pun terkejut. Sebab apa min? Kan? Zahabatu ilal madrasati. Kita duk belajar begitu. Tiba-tiba zahabatu minal baiti ilal madrasati. Boleh, boleh. Tak ada masalah. Kan? Saya pergi dari rumah ke sekolah. Fakullum minal baiti wal madrasati ismun. Jadi perkataan al-madrasah dan al-bait itu adalah ismun. Sebab apa? Lidukhuli harfil khafdi alaihima. Nampak tak? Sebelum al-bait ada min. Min ni huruf jar. Kita panggil huruf jar lah senang. Kita dah biasa bertahun-tahun kita belajar huruf jar. Kan? Jadi pengarang kita guna perkataan al-khaf. Tapi kita kena ingat juga lah ya. Sebab pengarang akan selalu ulang ni. Al-khafdu. Al-khafdu. Al-khafdu dengan masuk al-jar. Kan? Jadi sebelum al-bait ada min. Jadi confirm bait ni ini adalah isim. Ilal madrasati. Sebelum madrasah ada ila. Jadi confirm madrasah adalah isim. Tak cukup satu tanda, ada tanda lain. Apa dia? Wali wujudi alfi awwalihima. Ada al pula depan dia. Jadi confirm. Kan? Dua kali confirm. Kan? Okey. Kemudian pengarang kita cerita. Dia tajuk dia huruful khafdi ni. Jadi sini secara ringkas sajalah ya. Jadi Ustaz baca secara ringkas jugalah. Wa huruful khafdi hiya min walaha ma'anin minha al-ibtida nahwi safartu minal qahirah. Jadi huruf yang pertama min. Maksudnya permulaan. Wa ila. Yang kedua ila. Wa min ma'aniha al-intiha. Al-intiha. Macam tu bacaan dia. Jadi yang belajar Ustaz tadi apa tentang hamzah wasal tu bawi kan? Al-intiha. Wa min ma'aniha al-intiha gitu. Baik. Ataupun kalau kita nak berhenti nak start balik boleh. Wa min ma'aniha al-intiha. Gitu. Nahu safartu ilal Iskandariyah. Ila ke penghujung intiha sampai ke mana? Wa min ma'aniha al-isti'la. Mana dia? Lepas dah Ustaz. Wa an. Biasa kita sebut an daripada kan? Daripada. Bukan daripada saja. Wa min ma'aniha al-mujawazah. Antara maknanya terlepas. Lepas daripada. Daripadalah juga kan? Nahu ramaitus sahma anil qausi. Saya melepaskan anak panah daripada busur kan? Busur yang panggil. Baik. Wa ala wa min ma'aniha al-isti'la, di atas kan? Atas isti'la. Nahu sa'atu ala al-jabali. Saya naik ke atas bukit. Wa fi wa min ma'aniha az-zarfiyah. Fi ni dalam kan? Az-zarfiyah. Nahu al-ma' fil kuz. Wa rubba wa min ma'aniha at-taklil. Rubba ni memang kita kena tengok ayat lah ya. Kadang-kadang alangkah banyak, kadang-kadang alangkah sedikit. Jadi antara makna dia sedikit. Nahu rubba rajulin karimin qabalani. Jarang-jarang jumpa lelaki yang mulia kan. Kadang-kadang makna dia banyak, boleh juga kan. Wal ba wa min ma'aniha at-ta'diyah. Ba ni melepasi sesuatu kan. Marartu bil wadi. Saya melepasi wadi. Walam wa min ma'aniha al-milk. Pemilikan. Al-malu li Muhammad. Al-malu li Ahmad Al-Bab. Harta itu milik Ahmad Al-Bab. Sini Muhammad saya saja sekali kan. Wal ikhtisas. Nahu al-bab lid-dar. Sekarang ni pintu
untuk rumah. Maksudnya apa? Ikhtisas ni kan, bukanlah rumah ni milik pintu kan, tapi salah satu perkara keistimewaan yang adanya adalah bila sebut pintu tu pintu rumah lah kan. Wal hasir lil masjid wal istihqaq. Alhamdulillah, Allah Taala berhak kan dengan puji-pujian. Okey, selain daripada apa kita panggil perkataan yang terdahulu tu, huruf-huruf jar tu, antara huruf jar juga huruful qasam. Bila kita bersumpah, kita guna 3 huruf. Mana dia? Wa min hurufil khafdi huruful qasam. Kan? Antara huruf-huruf al-khafdi, huruf al-jar ini adalah huruf al-qasam. Huruf yang digunakan untuk bersumpah. Wahiya thalathatu ahruf. Dia ada 3 huruf. Apa dia? Al-awwal al-waw. Huruf waw. Wahiya la tadkhulu illa ala al-ismi al-zahir. Nahu wallahi, watturi, wa kitabim masturi, wattin, wazaitun, wattin waw. Wattin. Waw ni dia dah jadi badal kan? Baik, wow. Tak, sumpahlah. Watini wazaitun, dua-dua adalah waw sumpah kan. Waturi sinin, semua ni waw untuk bersumpah. Kalau kita biasa terjemah demi. Dan sedikit perkara yang ustaz nak beri tambih, demi bahasa Melayu makna dia ada banyak selain daripada bersumpah kan. Saya berjuang demi negara, itu bukan bersumpah itu bukan bersumpah. Jadi sebab apa Ustaz sebut ni? Sebab bersumpah selain daripada Allah Taala adalah salah satu perbuatan yang membawa kepada syirik kan. Sedangkan dalam bahasa Melayu kita kan banyak kan, demi ibu bapa, itu bukan sumpah kan. Itu kerana kan, maksudnya lebih kepada penghormatan dan sebagainya. Baik. Athani al-ba' wala takhtassu bi lafzin duna lafz bal tadkhulu ala al-ism az-zahir wa ala ad-dhamir. Dia beza waw dan ba ini, waw ni khusus kepada isim zahir. Ta'aci masuk kepada dhamir kan. Ba tak apa. Wabillahi boleh bika. Bika ni dengan demi awak kan. Tapi demi untuk bersumpah kan. Jadi kita hanya gunakan untuk kalau kita manusia bersumpah dengan Allah Ta'ala sahaja. Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan apa sahaja makhluknya. Wasalis at-ta' wala tadkhulu illa ala lafzi jalalah. Ni pengkhususan. Bila sebut ta' khusus untuk tallahi. Tallahi tak boleh selain daripada Allah Ta'ala. La akid dan tak boleh dengan hatta dengan sifat dia khusus kepada lafzu al-jalalah. Lafzu Allah sahaja. Okey. Sebab apa cerita pasal qasam sini? Sebab huruf qasam ini adalah sebahagian daripada huruf al-jar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Ustaz sebenarnya bercadang untuk habiskan tajuk alamatu al-isim, alamatu al-fi'li kan, dan juga alamatu al-harfi lah kan. Boleh tak Ustaz sambung sikit lagi InsyaAllah boleh tak? Dalam 10 minit InsyaAllah kita lajukan sebab mudah je. Yang ni mudah, tajuk ni mudah tak perlu kita fikir banyak-banyak kan. Okey. Jadi kalau asilah ni sebagai tambahan untuk entum murajaah, cukup cantik untuk entum cuba-cuba buat kan. Baik. Alamatul fi'li. InsyaAllah Ustaz akan cuba sebaik yang boleh InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alamatu al-fi'li. Alamatu al-fi'li. Qala, siapa yang berkata? Al-Imam Al-Ajurumiyah rahimahullah. Wal fi'lu yu'rafu biqad was-sin wa sawfa wa ta at-ta'nis as-sakinah. Kalau ismun ada 4 tanda, fi'il pun ada 4 juga kan. Wal fi'lu, fi'il itu yu'rafu dikenali dengan apa? Dengan qad, ada qad depan dia. Ataupun sin depan dia. Atau saufa depan dia. Ataupun ta at-ta'nis as-sakinah di belakang dia. Kan? Baik. Wa aqulu Dr. Muhammad Muhyiddin rahimahullah
Yatamayyazu al-fi'lu an akhawaihi al-isim. Tadi dah ada kan? Sekarang ni ada pula yatamayyazu. Kita nak ayat ni yang membezakan dia kan? Ni ayat yang digunakan yatamayyazu kan? Yatamayyazu al-fi'lu. Fi'il itu berbeza an akhawaihi daripada dua adik-beradik dia. Al-ismi wal harfi, iaitu isim dan harf, balik pada akhawain kan? Bi arba'i alamat. Ada empat tanda. Apa dia? Tak sampai lagi. Mata wajadta fihi wahidatan minha aw ra'aita annahu yakbaluha arafta annahu fi'lun. Bila awak jumpa salah satu daripadanya, tanda ini, atau awak melihat dia menerima tanda-tanda ini, awak tahu bahawa dia adalah fi'il. Baik. Apa dia? Al-ula, yang pertama qad. Kalau boleh masuk qad. Yang kedua sin. Yang ketiga, al-ula qad, wath-thaniyah as-sin, wath-thalithah sawfa, war-rabi'ah ta'ut tanis as-sakinah. Sama sebiji macam yang atas kan. Jadi tak perlu ulang ya. Sekarang kita syarah dia. Amma qad. Qad ni bila? Fatadkhulu ala naw'aihi min al-fi'li wa huma al-madhi wal mudhari'. Qad boleh masuk pada fi'il madhi, boleh masuk pada fi'il mudhari'. فإذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين وهما التحقيق والتقريب. Kalau entum jumpa qad selepas dia fi'il madhi, dia ada dua makna dan dua-dua makna ni hampir-hampir je sebenarnya kan. Yang pertama at-tahqiq, yang kedua at-taqrib. Famisalu dalalatiha ala at-tahqiq. Contoh untuk tahqiq. Tahqiq ni kuat kan? Kuat. Untuk kuatkan ayat. Qauluhu ta'ala qad aflahal mu'minun. Sebab biasanya kita terjemahkan sesungguhnya untuk kuatkan ayat. Sebab itu banyak bila kita terjemah daripada bahasa Melayu pada bahasa Arab ke bahasa Melayu, kan banyak jumpa sesungguhnya kan? Sebab orang Arab ni suka tahqiq, suka menguatkan ayat kan? Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang beriman. Wa qawluhu jalla sya'nuh. Contoh yang lain daripada Al-Quran. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala telah redha kepada orang-orang yang beriman. Wa qawluna. Dan kata-kata kita lah kan. Contoh kata-kata kita. Qad hadara Muhammadun. Muhammad telah datang. Benar-benar telah datang. Sesungguhnya Muhammad telah datang. Gitu kuatkan ayat. Famisalu wa qaulina qad safara Khalid. Khalid telah bermusafir, betul-betul telah bermusafir. Wa misalu dalalatiha ala takrib. Adapun takrib belum didirikan, hampir-hampir didirikan. Nampak tak? Hampir-hampir didirikan. Wa qaulika qad gharabatis syamsu. Dekat-dekat dah matahari terbenam. Tak terbenam lagi, tapi dekat-dekat terbenam. Okey, baik. Wa idza dakhalat 'ala al-fi'l al-mudhari' dalat 'ala ahadi ma'nayain aidan. Qad kalau masuk pada fi'il mudhari' ada dua makna juga. Kan? Wa huma at-taqlil wa at-taksir. Ni nampak bahasa Arab kan? Selalu kita jumpa ya perkara-perkara seumpama ini kan. Asalnya qad bahasa Arab ini bila selepas dia fi'il mudhari' asalnya taklil, kadang-kadang. Tetapi tidak juga kan. Banyak juga contoh di mana selepas qad itu fi'il mudhari' makna dia banyak. Jadi bila kita nak tahu Ustaz, kita tahu daripada pengalaman lah ya, pengalaman berbahasa kan. InsyaAllah jangan bimbang dia ni, dia akan datang secara perlahan-lahan kalau kita sentiasa main dengan bahasa Arab tu, kita boleh beza dengan mudah. Kan? Baik. Ada satu kaedah yang Ustaz ambil masa Ustaz belajar dulu. Asalnya sebenarnya qad ini untuk qad jumpa fi'il mudhari', memang makna dia kadang-kadang, jarang berlaku. Kadang-kadang. Taklil tu kadang-kadang. Kan? Kecuali dalam Al-Quran. Semua qad dalam Al-Quran tak ada makna taklil. Semua makna takkid. Kan? Semuanya menguatkan ayat ataupun menguatkan ayat lah senang cerita. Banyak berlaku. Kan? Okey, baik. Fanahwi qaulika qad yasduku al-kazub. Jelas dari ayat ni kan. Qad yasduku al-kazub. Orang bohong pun kadang-kadang cakap benar. Kan? Kita tak kata orang bohong pun selalu cakap benar.
Kan? Maksudnya daripada ayat kita dah memang automatik kita faham makna dia kadang-kadang. Kan? Taklil, jarang-jarang. Qad yasduku al-kazub. Pembohong kadang-kadang bercakap benar. Kan? Wa qauluka qad yajudu al-bakhil. Orang bakhil pun kadang-kadang pemurah. Kan? Takkanlah kita nak kata orang bakhil selalu pemurah. Tak kenalah kan? Orang bakhil kadang-kadang mari juga masa dia pemurah. Kan? Kalau haji bakhil tu dia akan jadi sangat murah bila berjumpa dengan cikgu murni. Kan? Tahu juga cerita Piramli, alhamdulillah selalu juga tengok kan. Wa qauluka qad yanjahu al-balid. Kadang-kadang orang yang tak pandai pun berjaya kan. Ni balid ni memang tak memang tak pandai sungguh lah ni tak pandai sungguh lah. Tapi kadang-kadang berjaya juga. Bahkan kan begitulah kan. Wa amma dalalatuha ala taksir. Ini contoh kan. Contoh ni biasanya kita jumpa dalam Al-Quran lah kan. Qad yanalul tak juga yang ni contoh ni jadi pengarang kita dia memilih jalan bahawa qad ini boleh sama ada dalam Al-Quran atau luar Al-Quran kan. Baik. Qad tahidu bu'yatahu. Baik yanalu mencapai, al-mujtahid orang yang rajin. Bu'yah ni kejayaan lah kejayaan dia kan. Jadi kalau kita kata situ kadang-kadang tak sesuai lah. Kan sini selalu kan orang yang rajin selalu berjaya. Wa qauluka qad yaf'alu at-taqiyyu al-khaira. Kan? Jadi kalau kita kata kadang-kadang tak sesuai lah. At-taqi orang baik, orang yang bertakwa, al-khaira kebaikan. Jadi kalau kita kata kadang-kadang orang bertakwa buat kebaikan, tak sesuai kan. Jadi makna dia orang bertakwa selalu buat kebaikan. Okey. Ustaz ulang balik yang kebiasaan yang Ustaz pakainya yang nak mudah fahamnya, kebiasaannya qad bila jumpa fi'il mudhari' adalah taklil. Kan? Adalah taklil. Cuma kadang-kadang dia mari dalam bahasa Arab ni kadang-kadang diguna sesuatu secara terbalik. Kan? Baik. InsyaAllah dengan pengalaman bahasa kita akan dapat bezakan. Okey, yang mata-mata ni kita tinggalkanlah ya. Qad yudriku al-muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al mustajili az-zalal. Ini bukan taklil memanglah. Maksud sini taksir. Wa amma sin wa saufa. Nak bilang ni insya-Allah. Yang pertama qad, yang kedua sin saufa. Fayadkhulani 'ala al-fi'l mudhari' wahdahu. Qad fi'il madhi fi'il mudhari'. Sin saufa tidak. Mudhari' sahaja kan. Fayadkhulani 'ala al-fi'l mudhari'i wahdahu. Dia masuk pada fi'il mudhari' sahaja. Wa huma yadullani 'ala tanfis. Dia menunjukkan masa akan datang. Nafasa yunaffisu tanfis. Saufa taswif. Kalau saufa kan. Baik sikit. Wa maknahu al-istiqbal. Makna dia adalah al-istiqbal. Bila ada sin dan saufa ni maksudnya akan datang kan, akan buat akan buat. Okey baik. Illa anna sina aqalla istiqbalan min saufa. Nampak tak? Sa tu aktubu, saufa aktubu. Makna sama aja, akan buat, akan menulis. Cuma bezanya sin tu dan saufa, sin tu lebih dekat. Saya akan tulis kejap lagi. Kita guna aktubu ba'da qalil. Adapun esok minggu depan kita guna saufa. Lama lagi. Contoh. Kita laju-lajukan ya. Fa amma sinu fa nahwi qawlihi ta'ala sayaqulu sufaha'u minan nas. Qala yaqulu sa depan dia. Jadi kalau kita terjemah akan orang-orang yang bodoh daripada manusia akan berkata. Sayaqulu lakal mukhallafuna. Kemudian saufa daripada Al-Quran wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat yang lain saufa nuslihim nara. Ayat yang lain saufa yu'tihim ujurahum. Jadi poin kita adalah sin dan saufa ni masuk pada fi'il mudhari' sahaja. Kan? Baik. Makna dia akan. Sa akan dalam masa terdekat, saufa akan dalam masa yang lebih jauh. Amma ta'ut ta'nis as-sakinah
fatadkhulu 'ala al-fi'l al-madhi duna ghairihi. Ta at-ta'nis as-sakinah. Zahaba, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Yang ta tu fa'alat. Fa'alat tu. Ta at-ta'nis as-sakinah. Fa'alat. Senang cerita, kalau yang tu boleh buat fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Iyalah tu fa'il lah tu. Itu je nak ayatnya kan. Nak ayatnya. Kalau kita hafal wazan tu, kita jumpa satu perkataan, kita cuba buat. Qala, 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 qalu, qalat. Boleh qalat qalat. Hiya qalat. Itulah tanda bahawa dia adalah fi'il. Wal ghardu minha ad-dalalatu ala anna al-isma alladhi usnida hadzal fi'lu ilaihi muannas. Bila dia atas wazan fa'alat tu, maksudnya muannas lah. Muannas, perempuan. Kan? Sawa'un akana fa'ilan nahwi qalat Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha. Qalat am kanat naib al-fa'il nahu furishat daruna bil busti. Kan? Dar tu, rumah tu adalah muannas. Walaupun tak ada ta belakang dia kan. Muannas, majazi kan. Sebab apa? Sebab furishat. Nak bagi tahunya ta yang kat belakang ni, ta yang kat belakang dan qalat dan furishat ni menunjukkan bahawa qala dan furishat itu fi'il dan khusus kepada fi'il madhi. Wal murad annaha sakinah fi asli wad'iha fala yadurru tahrikiha li'arid at-takhallus min iltiqa'is as-sakinain fi nahwi qawlihi ta'ala. Ustaz baca dulu baru Ustaz syarah. Wa qalat ikhruj alaihinna idh qalat imra'atu Imran. Okey. Sakin maksudnya asal. Kadang-kadang yang sakin ini kita beri baris. Sebab apa? Sebab iltiqa' as-sakinain. Contohnya ayat qalat ukhruj. Bila kita sebut qalat ukhruj, ta tu mati, ukhruj tu mati kan. Ukhruj ni huruf kha lah huruf kha tu mati. Kan? Huruf kha tu mati. Jadi macam mana cara dia? Ta yang baris mati ini kita beri baris bawah. Tetapi asal dia baris mati. Kan? Baris sakin. Sama seperti wa qalat imra'atul aziz. Wa qalat imra'atu Imran. Surah Imran kan. Okey, baik. Kul qalata ataina ta'iin. Qalata asalnya qalat. Jadi qalata sebab dua orang perempuan kan. Okey, jadi secara ringkas perkara kita ulang semula. Wa mimma taqaddama yatabayyanu laka anna alamatil fi'li allati dzakaraha al-muallifu ala salasati aqsam. Baik, Ustaz terus syarah jadi tanda fi'il ini ada 3 kumpulan. Qismun yakhtassu bidukhuli 'ala al-madhi. Satu kumpulan masuk pada fi'il madhi saja. Wa hiya ta at-ta'nis as-sakinah. Yang zahabat, kharajat, akalat. Ta ta'nis itu khas kepada fi'il madhi. Wa qismun yakhtassu bidukhuli 'ala al-mudhari'. Satu kumpulan lagi khas pada fi'il mudhari'. Wa hiya as-sin wa saufa. Sin dan saufa khas kepada fi'il mudhari' sahaja. Wa qismun yashtariku bainahuma. Satu lagi bahagian boleh masuk pada fi'il madhi, boleh masuk pada fi'il mudhari'. Wa huwa qad, iaitu qad. Kemudian pengarang kita tambah, syarih kita tambah kan. Wa qad taraka alamata fi'lil amri. Jadi al-Imam al-Ajurumiyah dia meninggalkan fi'il amar kan. Jadi pengarang kita tambah wa hiya dalalatuhu ala talabi ma'a qabulihi ya al-mukhatabah au nun at-taukid. Jadi pengarang kita tambah antara tanda yang perlu tambahnya tanda untuk fi'il amar. Tanda fi'il amarnya ada yang apa? Izhabu, tak khusus lagi. Yang khususnya pada izhabi. Ya tu. Izhabi. Ya ni kita beri ya al-mukhatabah. Kan? Ya al-mukhatabah. Kan? Baik. Dia ada talab dan dia terima ya al-mukhatabah. Dan dia terima nun at-taukid. Izhabanna. Izhaban ataupun izhabanna. InsyaAllah kita akan sampai nanti. Baik. Kum, uktub, unzur, fa inna hazil kalimat al-arba dalah ala talab. Talbi husul al-qiyam wal qu'ud wal kitabah wal nazar ma'a qabuliha ya al-mukhatabah. Sebab apa? Kalau kum untuk kum berdirilah untuk lelaki, kalau perempuan
Kumi, ada ya. Ya al-mukhatabah panggil. Untuk perempuan. Kan? Kalau uk'ud, uk'udi. Uktub, uktubi. Unzur, unzuri. Dan juga boleh kita sebut uktubanna. Nun ni nun taukid. Nun taukid. Ni ceritanya akan sampai lah nanti insya-Allah. Nun taukid dan sebagainya kan. Wanzuranna. Dia ada wanzuranna ila ma yanfa'uka wallahu ta'ala a'lam bisawab. Okey, last. Baru lebih 10 minit kan. Untuk ilmu apa salahnya lebih sikit tau. Last ni mudah sebab tu kita habiskan selalu Okey. Kita dah ada tanda untuk isim 4 kan. Dah ada tanda untuk fi'il 4. Habis apa tanda untuk harf? Jadi harf ini pengarang kita berkata al-harfu qala al-imam al-Ajurrumi rahimahullah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalil ismi wala dalilul fi'li. Kan? Tak terima tanda isim dan tak terima tanda fi'il. Dia tak ada tanda. Tapi dia tidak menerima tanda isim. Tak boleh. Tanda isim tadi ada 4 kan? Tak boleh. Tak boleh berbaris di bawah disebabkan amil, bukan dia sendiri tak boleh tanda terima al ataupun tanwin dan tak boleh sebelum dia huruf jar. Kan? Tak boleh sebelum dia qad. Tak boleh sebelum dia sin. Tak boleh sebelum dia saufa. Tak boleh sebelum terima ta'nis as-sakinah. Wa aqulu, Dr. Muhammad Muhyiddin berkata, yatamayyazu al-harfu an akhawaihi. Ustaz rasa itu dah boleh hafal dah ni tau. Yatamayyazu an Maksudnya apa? Yang membezakan daripada. Kan? Hafal uslub sangat penting kan. Tapi sini maksud Ustaz bukan macam itu hafal Quran kan. Antum hafal secara tidak langsung. Bila kita baca berulang kali wa yatamayyazu maksudnya membezakan ni yang kita nak sebut tentang perbezaan. Yatamayyazu al-harfu an akhawaihi al-ismi wal fi'li bi annahu la yasihu dukhuli dukhuli alamatin min alamatil asma al-mutaqaddimah wala ghairiha alaih. Kama la yasihu dukhuli alamatin min alamatil af'al allati sabaqa bayanuha alaihi. Senang cerita macam maksud cerita tadi tu lah kan. Tidak terima tanda isim, tidak terima tanda fi'il. Wa misaluhu min wa hal wa lam fa hadhil kalimati salas huruf. Limaza? Li'annaha la takbalu al wa la tanwil wa la yajuzu dukhuli harfil khafdi 'alayha fala yasihu an takula al-min wala takula minun. Minun tak boleh kan. Wala an takula ila min. Ila min tak boleh kan. Dia mesti ada ila min tak apa. Wa kadzalika baqiyatil huruf wa aidan la yasihu an tadkhulu 'alaiha asin wala sawfa wala at-ta'nis as-sakinah wala qad wala ghairiha mimma huwa alamatun ala anna al-kalimah fi'lun. Kan? Jadi sebenarnya itu konsep dia diulang supaya kita lekat kan. Jadi Ustaz balik kepada ringkasan ni kita belajar hari ni kan. Alhamdulillah habis satu muka kan. Jadi yang buku Matan Al-Ajurumiyah fil Jadawil Ustaz dah hantar sekali kan dalam grup untuk pelajar Ustaz ataupun dalam komen daripada awal-awal majlis tadi, insya-Allah yang belum downloadlah kan. Download kitab At-Tuhfah As-Saniyah ini dan downloadlah kitab Matan Al-Ajurumiyah fil Jadawil. Insya-Allah sangat bantu. Kan, sangat bantu. Ini ringkasan. Cerita panjang banyak ni Ustaz. Ya, banyak ni je kan. Malam ni insya-Allah boleh lekat dah. Kan? Tengok banyak kali. Senang je kan. Insya-Allah senang saja kan. Kalau yang tu ikut step by step nahu senang insya-Allah kan. Ikut macam saya sebut yang tu jangan berputus kan. Ikut sama kan. Habis satu buku ni entum akan dapat 2 perkara insya-Allah kan. Pertama entum akan dapat lihat nahwu secara menyeluruh keseluruhan. Kecil-kecil tu kita boleh rujuk kan. Kita boleh rujuk dengan kitab-kitab yang lebih besar. Tapi secara keseluruhan insya-Allah entum akan dapat nampak. Itu yang pertama. Yang kedua uslub bahasa kan. Wa yatamayyazu ini dah boleh kan. Wa yatamayyazu aliyun min
Umar contohnya. Ali berbeza dengan Umar sebab apa? Kan? An digunakan ana yatamayyazu Aliyun an Umar. Allah Taala a'lam bisawab. Semoga apa yang kita buat ini insya-Allah semoga memberi apa? Memberi faedah kepada kita. Memberi faedah kepada kita. Ingat ya, insya-Allah kita yang belajar bahasa ni, ingat ya, kita yang belajar bahasa ni, kita yang belajar ilmu agama ini, satu perkara yang sangat-sangat penting, kita boleh bahasa Arab. Kan? Pada masa yang sama, janganlah pula kita perlekehkan orang yang tak boleh bahasa Arab. Kan? Jangan sombong dengan ilmu yang kita ada. Kan? Jadi, belajarlah sungguh-sungguh insya-Allah. Ustaz doakan agar kita semua insya-Allah boleh berbahasa Arab dari sudut percakapan ni perlu pada latihan lah ya. Dan juga dari sudut nahwunya, dan juga dari sudut sorafnya kan. Insya-Allah moga-moga akan adalah pula yang buka kelas soraf nanti insya-Allah. Kan? Usia macam itu ni banyak belajarlah. Tak apa sikit saja ni penghujung ni. Banyaklah belajar insya-Allah. Semoga memberi kebaikan kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz tutup dengan tasbih, kafarah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazaa.